Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul Fadilah Tuan Syekh Aminuddin bin Haji Abdul Rahim, Mudir Ma'had Nurul Hidayah Gor Cempedak, selaku pengkuliah bagi sesi yang pertama pada pagi ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan kuliah pengajian kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah pada pagi ini Sabtu minggu yang pertama dalam bulan Jumaat minggu yang pertama, minta maaf pasal dia baca Sabtu. Jumaat minggu pertama dalam bulan September ini kita dapat bersama-sama di Dewan Seri Mentalun, Kediaman Rasmi yang amat berhormat Menteri Besar Kedah Darul Aman ini dalam program kuliah duha Jumaat yang dianjurkan oleh pejabat yang amat berhormat Menteri Besar Kedah Darul Aman. Selamat datang dan terima kasih diucapkan di atas kehadiran tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian untuk sama-sama kita menjayakan majlis pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis yang mulia ini akan mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan acara kuliah kita, mohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan yang ada membawa telefon bimbit ke dalam dewan ini. Sila matikan ataupun tukarkan nada dering telefon bimbit masing-masing kepada musnyaf di sepanjang kuliah kita berlangsung supaya tidak mengganggu perjalanan kuliah pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia sekalian, kita akan teruskan acara kuliah kita untuk sama-sama mengikuti kuliah yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Tuan Syekh Aminuddin bin Haji Abdul Rahim. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Sahibul Fadilah Tuan Syekh untuk menyampaikan kuliah kepada hadirin sekalian. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam kuliah duha di Dewan Seri Mentalun ini, dan kebetulan pada kali ini kita berjumpa pada hari Jumaat yang disebut dalam hadis hari Jumaat merupakan penghulu kepada segala hari. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada penganjuran hari Jumaat sebagai hari ilmu dalam negeri Kedah ini, iaitu satu langkah untuk mengajak masyarakat kita bila mai hari Jumaat di seluruh daerah Kubang Pasu ke, Langkawi ke, Sungai Petani ke, untuk
memegang kitab, pergi mencari majlis ilmu. Setiap daerah ada pengajian dan mudah-mudahan dapat diiklankan kepada masyarakat supaya mereka mencari kuliah yang terdekat untuk diisi pada hari Jumaat dengan pengajian. Di Al-Ustaz ni di Mentalun ada, Tok Kelin ada, Sungai Petani, Pak Si Sungai Petani, kalau di Sik Pondok Tuan Guru Haji Saleh, di Mabuk Madrasah Zubaidiyah. Jadi kuliah-kuliah yang sebegini jika diperbanyakkan pada hari Jumaat, masyarakat kita akan terikat dengan ilmu, dan mudah-mudahan apabila masyarakat banyak yang mengaji, maka kita akan mengundang pelbagai kebaikan. Kerana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, supaya kita menjadi 4 golongan dan jangan jadi golongan yang kelima. Jangan kita jadi golongan yang kelima. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadikan dirimu orang yang berilmu, jadikan dirimu sebagai ulama. Aw muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, orang yang mengaji. Aw mustami'an, yang ketiga, atau orang yang mendengar ilmu. Aw muhibban, yang keempat, jadilah orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu, cinta kepada majlis ilmu, cinta kepada alim ulama. Wala takun khamisan, jangan kamu menjadi orang yang kelima. Orang kelima, nombor 1 pun tak, nombor 2 pun tak, 3 pun tak, 4 pun tak. Fatahlik, kalau kamu jadi orang yang kelima, kamu akan binasa. Nabi SAW pesan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar, dan hadis ini ada dalam jilid yang pertama kitab Mustika Hadis. Dalam kitab Mustika Hadis disebutkan hadis itu. Jadikan dirimu orang yang berilmu, jadi orang alim. Au mustami' au muta'alliman, kalau kita tak alim, kita kena jadi orang yang rajin mengaji. Kalau kita tak dan mengaji, kita kena jadi orang yang mendengar ilmu. Au mustami', nak pergi mengaji pun tak boleh, kita nak pergi mengaji pun tak boleh, kita nak mengajar pun tak boleh, kita alim pun tak, mengaji pun tak, maka kita jadi orang yang ketiga, mustami', dengar. Kalau kita tak boleh jadi orang yang ketiga, nak dengar, pergi dengar pun tak boleh dah, kita jadi orang yang keempat, au muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada alim ulama, cinta kepada penuntut ilmu, cinta kepada ahli ilmu, cinta kepada majlis ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang nombor 5. Alim pun tak, mengaji pun tak, dengar pun tak, benci lagi ada kepada ilmu, benci kepada majlis ilmu, benci kepada ahli ilmu, kamu akan duduk dalam kebinasaan. Dan dalam sebuah hadis lagi disebutkan, asyaddun nasi hasratan yaumil qiyamah, manusia yang paling besar penyesalannya pada hari kiamat, seseorang yang mampu menuntut ilmu suatu hidupnya di dunia, tetapi ia tidak melakukannya. Orang yang paling menyesal, Allah bagi tubuh badan yang sihat, akal yang waras, masa yang ada, tetapi dia tak fikir nak mengaji langsung. Dia fikir hanya cari makan, dia fikir hanya hiburan, dia fikir hanya keduniaan dia, pangkat dia, gelaran dia. Majlis ilmu tak ada dalam pemikiran dia. Orang ini menyesal di akhirat, kata sebuah hadis. Dan dalam Quran, dalam surah Yunus, Allah memperingatkan tentang bahayanya golongan tersebut. Orang-orang yang reti tentang bab keduniaan tapi tak reti dalam bab akhirat. Innallaha yabghadu
kullu alimin fid dunya kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang pakar tentang keduniaan tapi jahil tentang akhirat. Maka kita nak kena jadikan diri kita reti bab dunia, reti bab akhirat, reti bab dunia, reti bab agama. Maka majlis ilmu tidak boleh ditinggalkan. Lebih-lebih lagi kita sibuk dengan kerja Ahad sampai Jumaat, Ahad sampai Khamis, tapi hari Jumaat Sabtu kita dapat cuti. Maka hari Jumaat alhamdulillah kita negeri Kedah dan beberapa negeri cuti hari Jumaat. Maka hari Jumaat kalau dapat cuti alangkah baiknya, kerana hari Jumaat hari yang terbaik untuk kita isi dengan kebaikan. Salah satu kelebihan hari Jumaat, siang hari Jumaat daripada subuh sampai maghrib ada satu waktu doa mustajab. Siapa berdoa bertembung dengan waktu itu pasti mustajab. Bila waktu itu tak tahu. Maka siang hari Jumaat ada masa lapang, baca doa. Dalam syarah Fathul Bari, dalam syarah Sahih Bukhari, Umdatul Qari Fathul Bari, 40 pendapat lebih kurang dalam menentukan waktu doa mustajab pada hari Jumaat. Dan Imam Suyuti rahimahullah karang satu kitab 101 perkara khusus pada hari Jumaat. Pada malam dan hari Jumaat ada 100 perkara yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Di antaranya hari Jumaat adalah hari untuk kita menuntut ilmu. Malam Jumaat malam untuk kita baca Yasin, baca suratul Kahfi malam ataupun hari Jumaat. Perbanyakkan salawat dan sebagainya. Baik. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu kenyataan, satu soalan yang ditanya oleh seorang ulama kepada muridnya. Sekiranya kamu yang sakit tidak makan dan tidak minum serta tidak makan ubat selama 3 hari 3 malam, bagaimanakah keadaan kamu? Apakah kamu boleh terus hidup atau kamu akan mati? Kamu dahlah sakit, minuman setitik air pun tak diberikan, makanan sebiji nasi pun tak diberikan, ubat pun tak diberikan selama 72 jam, selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Apakah kamu akan hidup atau mati? Dijawab, biasanya dia akan mati. Orang ni kalau makan tak, minum tak, siang malam 3 hari 3 malam, boleh mati. Lalu dia dikatakan oleh ulama tersebut, demikian juga hati kita, jika tidak diberikan makanan dan minuman secara berterusan, dia akan mati. Tubuh badan kita makanan minuman nasi, lauk, air. Hati kita makanannya ialah ilmu pengetahuan, ilmu syarak, ilmu yang mengajar kepada kita jalan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mengaji 3 hari 3 malam, kalau kita tak mengaji seminggu, siang tak mengaji, malam tak mengaji, hati kita akan mati. Sebagaimana matinya tubuh badan yang tidak diberikan makanan. Dan seorang ulama lagi kata, kita berhajat kepada ilmu lebih daripada kita berhajat kepada makanan dan minuman. Kerana makanan dan minuman kita perlukan 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Tetapi ilmu pengetahuan kita perlukan setiap saat. Setiap kali kita bernafas, di situ kita perlukan ilmu. Di sebarang tempat yang kita hadir, di sebarang masa yang kita wujud, kita kena tahu ilmu apa yang saya boleh buat, apa yang saya kena tinggalkan, supaya tempat yang saya hadir, masa yang saya perolehi tidak mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di masjid, bagaimana saya nak jaga adab di masjid supaya saya dapat pahala banyak dan tak berdosa di masjid. Kita duduk di padang bola, bagaimana saya nak duduk di padang bola sebagai orang yang tak berdosa di padang bola. Kita duduk di market, kita duduk di pekan, kita duduk depan TV, kita duduk dalam kereta, kita duduk dalam tandas. Bagaimana saya nak duduk dari tempat-tempat yang saya hadir supaya tempat itu tidak menjadikan saya buat dosa di situ. Perlu kepada ilmu. Kerana
manusia yang paling baik hidup atas muka bumi, manusia yang isi hidup dia dengan ketaatan kepada Allah. Dan manusia yang buruk, manusia yang isi masa dan tempat dan peluang yang Allah bagi dengan isi dosa dan maksiat. Kita nak kawal diri kita jangan buat dosa dan maksiat daripada sebarang tempat yang kita hadir, mesti ada ilmu. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Syu'abul Iman, man kharaja min zullil ma'siyati ila 'izzi at-ta'ah أغناه الله من غير مال وأيده من غير جند وأعزه من غير عشيرة أو كما قال. Barang siapa yang keluar daripada kehinaan dosa maksiat kepada kemuliaan taat, nescaya Allah berikan kepadanya 3 perkara. Yang pertama, Allah kayakan dia walaupun dia tidak ada harta. Yang kedua, Allah tolong dia walaupun dia tidak ada pasukan tentera yang menyokong dan mempertahankan dia. Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada dia walaupun dia seorang, walaupun dia sikit, walaupun musuh dia ramai, sebagaimana Allah telah menolong tentera Badar, sebagaimana Allah telah menolong ahli sihir Fir'aun. Fir'aun ramai, ahli sihir ditolong dengan diberikan istiqamah, diberikan keimanan yang mantap, mati sebagai orang yang menuju ke syurga. Ahli sihir berapa orang? Fir'aun tentera dia ramai. Wa ayyadahu min ghairi jundin, Allah tolong orang yang duduk dalam taat, kawal diri daripada maksiat, walaupun dia tidak ada pengikut tentera, kumpulan bersenjata yang mempertahankan diri dia. Yang ketiga, wa a'azzahu min ghairi ashiratin, Allah muliakan dia walaupun dia tidak ada pengikut. Walaupun adik-beradik dia pun tak sokong dia, pengikut dia pun tak sama dengan dia, tapi kalau dia orang taat, Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada dia. Jadi kita nak duduk dalam taat, nak elak daripada maksiat, perlu kepada usaha, perlu kepada ilmu, perlu kepada doa. Doa banyak yang diriwayatkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya Imam An-Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Al-Azkar dalam bab doa pada hari Arafah. Doanya ringkas yang berbunyi, Allahumma anqulni min dhullil ma'siyati ila 'izzi ta'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, pindahkan aku daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Kalau tuan-tuan tak ada tulis Arab pun tulis Melayu, boleh baca bahasa Melayu. Itu satu. Yang kedua, doa supaya keluar daripada maksiat pi kepada taat. Doa dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, apabila engkau telah selesai sembahyang, bacalah doa berikut, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Doa itu juga maksud dia mengeluarkan kita daripada maksiat kepada taat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada engkau agar dapat melakukan pelbagai kebaikan. Kita minta Allah kontrol kita, suka buat benda-benda baik semua. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan segala kemungkaran. Kita minta Allah bimbing kita, kawal kita, kontrol kita zahir dan batin, sehingga kita boleh meninggalkan segala perkara mungkar. Yang ketiga, wa hubbal masakin, cinta kepada orang-orang miskin. Yang keempat, bila engkau hendak menimpakan fitnah ke atas sesuatu kaum, ke atas sesuatu bangsa, ke atas sesuatu negara, matikan saya
dalam keadaan tidak terikut dan tidak terjerumus kepada fitnah itu. Jangan sampai kita diuji oleh Allah, kita terikut dengan kesesatan dan keburukan yang datang daripada ujian itu. Fitnah macam-macam, golongan macam-macam, semakin hari semakin ramai. Kita minta kita kekal dalam iman dan istiqamah dalam jalan yang betul, mati dalam keadaan iman dan istiqamah, tidak menyeleweng dan tidak sesat. Sebagaimana doa yang dicatat, yang disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran muka surat 1 bawah sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau selewengkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami daripada sisi Engkau curahan rahmat, kasih sayang, belas kasihan. Innaka antal wahhab, Engkau adalah Tuhan yang maha memberikan. Jadi doa tadi saya catat dalam buku saya 10 amalan penenang jiwa. Ada doa yang saya bacakan tadi. Kalau untuk ramai, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidna ilaika ghaira maftunin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau fi'lal khairat, melakukan segala kebaikan, melakukan pelbagai kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan segala kemungkaran, wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang miskin, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidna ilaika ghaira maftunin, apabila Engkau nak menimpakan kepada hamba-hambamu fitnah, ujian, cobaan, maka matikan kami dalam keadaan tidak terlibat dengan fitnah-fitnah itu. Doa ni saya sebut dalam buku yang saya tulis ni, muka surat 99 dengan 100. Amalan penenang jiwa 10. Itu doa yang kedua. Doa pertama yang kita azkar, doa yang kedua hadis Imam Tirmizi. Doa yang ketiga dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dibaca pada hari Jumaat lepas sembahyang Jumaat. Bagi orang yang mengamalkan doa itu dalam kitab-kitab fiqh sebut, lepas sembahyang Jumaat baca 4 kali. Tak mau baca 4 kali lepas sembahyang Jumaat, bacalah waktu-waktu lain pun. Juga mengundang kita supaya duduk dalam ketaatan, selamat daripada kemaksiatan. Doanya selalu kita dengar, saya ulang balik. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwaka. Ni doa supaya kita duduk dalam taat, jauh daripada maksiat, duduk dalam memperolehi yang halal, jauh daripada yang haram, mendapat kemuliaan daripada Allah, tidak berharapkan kemuliaan daripada selain Allah Ta'ala. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, ya Ghaniyyu, wahai Allah yang maha kaya, ya Allahumma ya Ghaniyyu, ya Hamid, wahai Allah yang maha terpuji. Maha terpuji salah satu nama Allah. Hadis Imam Muslim kata, khairul asma' Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baik nama itu Abdullah dengan Abdurrahman. Ada riwayat lain menyatakan khairul asma' ma ubbida wa hummid, sebaik-baik nama itu yang ada abdu dengan yang nama pujian. Maka Abdul Hamid himpun dua-dua sekali. Abdu, hamba, Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Salah satu nama Allah Hamidu yang kita baca di akhir sembahyang, innaka Hamidum Majid, dalam tasyahud akhir. Innaka Hamid, sesungguhnya Engkau maha terpuji, Majid, maha agung, maha mulia. Baik. Ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, wahai Allah yang maha memulakan, wahai Allah yang maha mengulangkan. Mubdi' memulakan, Mu'idu mengulangkan, memulakan ciptaan manusia dan mengulangkan ciptaan manusia setelah manusia mati. Ya Rahimu ya Wadudu, wahai Allah yang maha penyayang, wahai Allah yang maha pengasih. Al-Wud, kasih sayang, mawaddah, maha penyayang, maha pengasih. Aghnina bihalalika, perkayakan kami dengan yang Engkau halalkan. An haramika, daripada yang Engkau haramkan.
perkayakan kami, percukupkan kami dengan segala yang engkau halalkan, jangan libatkan kami dengan segala yang engkau haramkan. Rezeki yang halal, anak isteri yang halal, jawatan yang halal, pakaian yang halal, minuman yang halal, makanan yang halal, tak mau yang haram sikit pun. Yang kedua, wa bi ta'atika an ma'siyatik, perkayakan kami dengan mentaati engkau, percukupkan kami, perkayakan kami dengan mentaati engkau, an ma'siyatik, daripada melakukan dosa maksiat kepada engkau. Jangan libatkan kami dengan dosa maksiat zahir, batin, kesikit, banyak, dosa besar, dosa kecil, kami tak mau. Kami nak duduk dalam taat kepada engkau 24 jam sepanjang masa siang dan malam. Tak mau duduk dalam dosa walaupun satu saat. Wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak, dan kami memohon engkau memperkayakan kami dengan mendapat fadl, mendapat kemuliaan daripada engkau. Tolong muliakan kami, amman siwaka, sehingga kami tidak berhajat kepada sebarang makhluk selain engkau. Kalau Allah muliakan kita, makhluk yang taat pada Allah akan muliakan kita. Kalau Allah tak muliakan kita, makhluk muliakan pun tak jadi. Sebab itu dalam doa qunut kita baca sedemikian, wala yadhillu man walid wala ya'izzu man adait, wala ya'izzu man adaita, tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Ya Allah, orang yang kau jadikan dia sebagai musuh, dia tak akan mulia, walaupun di kalangan sebahagian makhluk manusia dianggap mulia. Wala yadhillu man walait, tidak akan hina orang yang engkau pimpin, kau bimbing dia jadi baik, tak akan hina. Maka kita perlukan pertolongan Allah, bimbingan Allah siang dan malam supaya kita dapat kemuliaan. Dan kalau kita baca dalam Quran, terlalu banyak ayat yang menyebut tentang kemuliaan itu diberikan kepada orang-orang yang istimewa. Antaranya dalam surah An-Nisa, man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah. Ujung ayat kata demikian. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul ini, dzalikal fadlu min Allah, mereka bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, itulah sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu min Allah, itu kelebihan yang Allah bagi kepada mereka. Maksudnya orang yang taat kepada Allah dan Rasul ini mendapat satu kemuliaan, kelebihan. Tu doa yang keberapa? Lupa habis dah. Satu, doa dalam kitab azkar. Dua, fi'lal khairat. Tiga, ya ghani ya hamid. Doa keempat, dia baca doa yang ghani habis tu. Doa yang keempat, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna minar rasyidin. Tu juga doa yang bagus supaya kita dikontrol oleh Allah duduk dalam kebaikan. Dan doa ini huraian kepada ayat dalam suratul Hujurat juzuk 26 dalam Quran. Ayatnya berbunyi, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'asyan. Allah jadikan kamu cinta kepada iman, Allah hiaskan iman dalam hati kamu, dan Allah jadikan kamu benci kepada kufur, benci kepada fasik, benci kepada maksiat. Maka doa itu juga doa untuk kita jauhi dosa maksiat. Allahumma habbib ilayna al-imana, ya Allah jadikan kami cinta kepada iman, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiaskan iman dalam hati kami, wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'asyan, dan jadikan kami orang yang benci kepada kufur, benci kepada fasik. Apa makna fasik? Fasik makna al-khuruj an ta'atillah, keluar daripada ketaatan kepada Allah. Kami tak suka keluar daripada ketaatan, kami suka masukkan diri kami dalam ketaatan. Wal 'asyan, dan dosa maksiat. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk engkau, bimbingan engkau.
Kalau iman masuk dalam hati, terhias dan indah dalam hati, akan melimpah di luar kita sikap yang mengundang redha Allah dan Rasul, sikap yang mengundang kebaikan kepada sesiapa yang mendampingi kita. Dalam kitab Hikam kata, ada manusia diumpamakan dengan api, ada manusia diumpamakan dengan taman. Api dengan taman tu beda, syurga dengan neraka. Bini dapat laki jahat, dengar laki dia nak balik, neraka aku nak balik dah. Pasal dia laki dia balik rumah je duk bakar bini dia. Raja tunjuk sikap yang menjadikan bini dia benci kepada dia. Maka dia bimbang dah, dengar laki nak sampai rumah, dia kata neraka balik dah. Tapi kalau laki dia baik, syurga nak balik dah, dia syok nak bertemu dengan suami dia. Maka diumpamakan manusia ada seperti neraka, ada seperti syurga. Maka kalau iman masuk dalam hati kita, melimpah luaran kita sifat-sifat ahli syurga yang mendatangkan kegembiraan dan kesukaan kepada orang yang bergaul dan mendampingi kita. Kalau iman tak masuk, masuk hal sebaliknya, masuk benda kufur, masuk benda fasik, masuk benda maksiat, wal'iyazubillah, melimpah benda-benda yang menyebabkan orang benci kepada kita. Jadi itu 3-4 doa yang boleh kita baca. Contoh doa yang saya sebut. Doa saja tak cukup, kena sertakan dengan ilmu. Ilmu yang menjelaskan yang ni haram, yang ni wajib, yang ni halal, yang ni haram, yang ni makruh, yang ni sunat, yang ni harus. Maka ilmu dengan doa disertakan dengan keikhlasan, disertakan dengan kejujuran, mengundangkan kebaikan. Kalau kita dapat benda yang kita suka, benda elok, kita dituntut bersyukur. Kalau kita dapat benda tak elok, kita dituntut bersabar. Ada satu huraian ulama dalam kitab Syu'mul Maksiyah, keburukan maksiat, keburukan dosa. Dia kata orang-orang yang baik di zaman dahulu ataupun disebut sebagai salafus salih, apabila menimpa salah seorang akan mereka itu oleh bala, bencana, ataupun menimpa kepada masyarakat mereka itu sesuatu keburukan yang mereka tak suka, mereka rojok kepada diri mereka sendiri dan mereka menyalahkan dan mencerca diri mereka sendiri, dan mereka mengatakan, mungkin malapetaka yang menimpa aku ini disebabkan oleh dosa yang telah aku lakukan. Saya tak sihat, sakit demam. Mungkin demam ni kerana sebelum ni saya buat dosa, Allah bagi demam untuk mengugurkan dosa saya. Contohnya, saya dah semayang cukup, bini saya dah semayang cukup, anak saya malas semayang. Mungkin anak saya jadi tak baik ni kerana kesalahan saya. Maka saya perlu beristighfar dan bertaubat, memperbetulkan kesalahan saya, berdoa supaya Allah perbaik diri saya, perbaik anak saya. Kalau Allah dia tak berubah, mudah-mudahan pada masa akan datang. Kalau akan datang dia tak berubah, saya hidup dia tak berubah, mudah-mudahan dia berubah selepas saya mati. Yang penting saya kena beristighfar dan bertaubat. Kerana saya semayang cukup 5 waktu, dapat anak tak mau semayang langsung, mungkin berpunca daripada saya. Maka keburukan yang dia dapat, kadang-kadang dia ada dusun, buah tak ada. Kadang-kadang dia buat bendang, padi dapat sikit. Kadang-kadang dia bekerja, duit gaji dia rajin hilang. Saat orang curi, saat kereta rosak, saat dia demam, saat anak tak lulus periksa, semua duit beli kat orang lain. Saat pencuri masuk rumah. Maka keburukan-keburukan yang menimpa dia rojok kepada diri dia. Kerana Allah tegaskan dalam surah An-Nisa, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa sahaja benda baik yang kamu dapat, limpah anugerah Allah kepada kamu. Apa sahaja benda buruk yang menimpa kamu, mungkin mai pada diri kamu punca dia. Maka Allah bagi benda-benda kita tak suka. Allah hantar Covid satu dunia, kita tak suka, ngaji kena pakai purdah, ngajak orang pakai purdah maka kita rojok kepada diri kita. Allah hantar selalu satu malapetaka yang kadang-kadang kena seorang demam, orang lain tak demam.
Sakit kepala, orang lain tak sakit kepala. Anak tak lulus periksa, orang lain anak cemerlang. Kadang-kadang benda-benda kita tak suka tu kena kepada diri kita, kadang kena kepada anak kita. Kadang-kadang duit kita hilang, kadang-kadang kereta kita rosak. Itu secara peribadi. Kadang-kadang secara umum, main COVID, semua orang tak suka. Maka syarak mengajar kepada kita, cek diri kita masing-masing. Mungkin Allah hantar sebagai ujian kerana banyak kita buat dosa. Itu satu sebab yang kemungkinan bala itu datang. Yang kedua, kemungkinan aku taksir, aku cuai di dalam kewajipan terhadap Allah. Dosa tak buat, siang malam tak buat dosa, tapi taksir, kecuaian di dalam ibadat itu ada. Allah suruh bagi mata yang terang, telinga yang jelas, akal yang waras, tubuh badan yang sihat, mengaji segan, masjid segan pi, semayang akhir waktu, semayang tak khusyuk, puasa pun jaga makan minum, halin tak jaga, zakat fitrah, orang kalau berah A, kita kalau berah C. Mungkin taksir dalam ibadat. Ibadat kita ada kecuaian-kecuaian yang perlu kita perbaiki, yang kita tak sedang ataupun sedang. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin saya menzalimi mana-mana hamba Allah. Dosa tak buat dah, semayang cukup, puasa bagus, tapi dengan orang lain kita buat naya kat dia. Suami buat daya kepada bini dia, bini dia tipu laki dia, ibu bapa buat naya kepada anak, isteri tak mencuai tanggungjawab terhadap suami, suami cuaikan tanggungjawab terhadap isteri. Kadang-kadang kita tak betul dengan jiran, kadang-kadang kita tak betul dengan kawan tempat kerja, kadang-kadang kita tak betul dengan kucing yang kita bela. Orang bela kucing, kita pun nak bela kucing. Orang bagi makan, kita tak bagi makan. Kita buat nanya kepada binatang, mengundang malapetaka Allah. Kerana syarak ajar, orang kena jaga cara syarak, binatang pun kena bergaul cara syarak. Nabi SAW sabda dalam hadis, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu binatang yang suka tawaf di keliling kamu, yang suka main ikut dekat-dekat kamu. Maksudnya kalau kamu bela kucing, kena bagi makan. Jangan sampai kamu bela kucing, kamu biar dia cari makan sendiri. Kadang-kadang kamu halang dia daripada makanan. Mungkin saya buat naya kepada binatang menyebabkan Allah tak suka kat saya. Kalau kita baca dalam bab kitab istisqa, kitab fiqh dalam bab semayang istisqa, ketika hujan tak turun begitu lama di sebuah negeri, maka disunatkan penduduk negeri itu buat semayang memohon turun hujan. Masa buat semayang turun hujan itu, digalakkan buat pi orang tua dalam program semayang itu, buat pi budak-budak kecil dalam program itu, buat pi kebau lembu. Lembu pun pi juga, lembu pun nak ayat hujan juga. Pasal apa pi orang tua? Kerana orang tua ni mereka lebih dekat dengan Allah, duk fikir nak masuk kubur 2-3 hari, maka hati mereka untuk mengharapkan taubat Allah, hati mereka dalam berzikir kepada beribadat kepada Allah lebih jauh, lebih khusyuk, lebih tinggi daripada orang muda. Orang muda semayang juga, kalau semayang asar pukul 5, orang tua 10 minit baru habis, dia 2 minit setengah habis lah nak pergi main bola. Orang muda semayang tak macam orang tua. Orang tua rukuk sujud dengan lebih tinggi harapannya kepada Allah. Pahala mereka lebih banyak, mereka hidup lebih lama, ibadat mereka lebih tinggi daripada kita, keberkatan mereka lebih banyak. Kenapa buat budak-budak? Budak-budak tak ada dosa. Bawa baby yang baru dilahirkan duduk tengah menyusu, pi sama dalam menghadirkan majlis dalam berdoa minta nak turun hujan. Bawa binatang-binatang ternak, kerana binatang juga mengharapkan Allah turun hujan untuk mereka. Jadi kita buat naya kepada binatang kita bela, kita buat naya kepada budak umur sebulan, kita tak hormat kepada orang tua umur 90, kita telah memandang hina kepada orang makhluk yang Allah muliakan. Kita tak hormat kepada orang miskin. Orang miskin ni al-fuqara iyalullah, orang fakir miskin ni keluarga Allah. Fakir miskin meminta sedekah, kita marah dia, kita benci ke dia.
Kalau nak bagi sedekah, bagi, tak mau bagi jangan marah, jangan benci. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Orang yang minta kamu jangan cakah dia. Mai minta sedekah sikit ni 2-3 ringgit, tak mau bagi sengak. Jangan duk cakah dia. Muka hang duk tunggu tepi bank minta duit kat aku. Pi tang jumpa hang, pi tani jumpa hang, marah kat dia pula. Orang miskin jangan pandang hina. Nak bagi, tak mau bagi pun jangan kutuk dia. Kerana orang miskin dimuliakan oleh Allah. Hadis kata, wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Bukankah kamu ditolong dan diberi rezeki dengan sebab berkat orang-orang lemah di kalangan kamu? Ibu tunggal, orang miskin, anak yatim, orang-orang lemah, mereka ini ada nilai di sudut syarak. Mungkin kita pandang hina orang-orang sedemikian. Kita kaya pandang hina kepada orang miskin. Kita kuat pandang hina kepada orang lemah. Kita bergelaran hebat, gelaran kita tinggi, kita pandang hina kepada orang yang tak ada gelaran. Kemungkinan orang yang kita pandang hina tu jauh lebih mulia daripada di sisi Allah daripada kita. Orang meminta duit, kita kata, minta duit aku pula dah. Tak mau bagi, jangan hina dia, jangan menyakitkan hati dia. Seorang lelaki pergi jumpa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia kata, wahai Sayyidina Ali, tolong abang jawab satu soalan saya nak tanya ni. Saya ni ahli dunia ke ahli akhirat? Sayyidina Ali jawab, soalan yang kamu tanya saya tak tahu nak jawab, melainkan kamu sendiri yang tahu jawapan itu. Kamu tanya, jawapan duduk kat kamu, bukan jawapan duduk kat saya. Cuma saya tolong bagi contoh bagaimana jawapan tu nak dapat. Maka Sayyidina Ali kata kat dia, sekiranya kamu memberi lebih suka daripada menerima, kamu ahli akhirat. Sekiranya kamu menerima lebih kamu suka daripada memberi, kamu ahli dunia. Menerima harta, memberi harta. Menerima makanan, memberi makanan. Jadi kita duduk di rumah, tiba-tiba orang main ketuk rumah kita, kita buka-buka desua ayam goreng ke tak? Kita kata terima kasih banyak makan peri hari ni. Syok kita pasal dia bagi ke kita. Kita duduk dalam rumah, tiba-tiba orang main ketuk rumah kita, minta sedekah makanan. Kita kata, main minta makanan pula dah, main minta duit pula dah, nak buat masjid lah, nak buat sekolah agama lah, nak minta untuk apa sedekah untuk keluarga dia lah apa semua. Kita susah hati lah, kita geram kat dia. Pasal apa? Main bagi aku suka, main minta aku tak suka. Maka kita ahli dunia. Kalau kita bagi lebih kita suka daripada kita terima, fakir miskin main minta derma, terima kasihlah main minta derma, tidak saya nak kena cari tang lain untuk bagi kat orang. Tiba-tiba orang main minta di rumah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bila orang main minta sumbangan, minta derma ke dengan sebab fakir miskin minta makanan ke apa, dia kata, selamat datang kepada orang yang memikul dan membawa bekalanku ke syurga. Marhaban biman yahmilu zadi ilal jannah ilal akhirah. Selamat datang kepada orang yang mai tolong ambil benda aku untuk bawa pergi tunggu di syurga, esok aku terima balik. Jadi Sayyidina Ali kata, kalau kita lebih suka menyumbang daripada menerima sumbangan, kita ahli akhirat. Kalau kita lebih suka menerima sumbangan daripada memberi sumbangan, kita ahli dunia. Kita balik mengaji lagi, kita singgah di kedai. Mungkin masa kita singgah di kedai tu akan kita beli makanan, order minuman. Di meja kita mungkin ada seorang Muslim, mungkin ada orang bukan Islam duduk depan kita. Ataupun biasanya kita makan duduk kedai orang Islam, depan kita orang Islam, kita makan duduk semeja dengan dia, hak kita tak kenal. Ataupun yang mudah, contoh yang mudah yang kita kenal, pagi-pagi kita keluar order roti canai, teh tarik di kedai makan depan rumah kita. Yang main duduk makan depan kita tu jiran kita, orang yang kita kenal. Dia pun order, kita pun order. Dia pun makan, kita pun makan. Ketika itu kita tanya diri kita, kita suka kita belanja dia ke kita suka dia belanja kita? Kalau kita suka dia belanja kita, kita ahli dunia. Kalau kita suka belanja dia, kita ahli akhirat. Karena hak kita belanja tu kita terima balik di akhirat.
Hak dia belanja kita, dia terima di akhirat, kita tak terima. Ada yang bayar masing-masing, ada yang kita belanja ada dia belanja kita. Kita berlumba-lumba untuk bayar dulu supaya dia tak kena bayar. Kita duit habis tapi pahala terima di akhirat. Yang ni saya cakap senang, nak buat payah. Abang senang. Bukti dah, jiran tepi rumah kita dapat 5 buah, sebiji ujung badak pun tak pernah terima daripada kita. Sebab apa? Aku masak nasi untuk aku masak lauk untuk aku beli durian untuk aku. Jiran aku ambil bau sudah. Memberi kepada jiran kita tak mau, belanja kepada orang kita tak mau, orang minta sedekah kita tak bagi. Pasal apa? Nak buat dalam bank duit banyak-banyak. Tapi kalau orang main bagi RM1, awak tak bagi RM1,000. Orang bagi RM1,000, awak tak bagi RM1,000,000. Orang bagi, kita syok. Itulah ukuran. Kalau ikut ukuran tu, banyak kita ahli dunia. Saya cakap pun ahli dunia juga. Pasal apa? Makan peri kita suka, belanja orang kita tak suka. Orang main sedekah kat kita, kita suka. Kita sedekah kat orang, kita tak suka. Oh, saya tak mampu nak bagi sebab saya susah. Ustaz, abang senang, ada duit. Kita tak mampu nak bagi dalam bentuk wang pasal kita susah. Kita bagi dalam bentuk yang lain. Yang penting kebaikan dan menggembirakan orang lain. Contohnya senyum. Ni kita dah nak bagi duit ke orang segan, nak belanja orang segan, jumpa orang senyum pun tak. Dia kata senyum pun orang tak nampak, lindung belik, penutup muka. Sesuatu yang menanam rasa gembira ke dalam hati orang beriman, Allah redha, dapat pahala. Di antara amalan yang mulai idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang beriman. Kemarin saya makan di kedai Cina, memang makan sebelah. Saya tanya, kamu agama apa? Dia kata Kristian. Oh, orang Cina bahasa agama Kristian. Agama Kristian ni dekat dengan Islam ni. Saya kata ada. Pasal kami percayakan Nabi Isa, kamu Nabi Isa. Saya belanja dia minum, saya marah dia. Dulu ada satu kampung sini, nama apa kampung tu, Pulau Renggar ke apa tau, belah ni. Ada seorang Cina duduk dalam kampung. Melayu ni, oleh kerana seorang Cina duduk dalam kampung, kelilingnya semua orang Melayu, anak-anak orang Melayu, pergi duduk curi barang dia. Dia tanam pokok pelam, balas buah pelam, dia duduk buat jahat ke dia. Dia susah hati. Dia seorang Cina duduk dalam kampung Melayu, budak-budak Melayu tengok Cina ni bukan Islam, menyakitkan hati dia. Dia pergi mengadu kat seorang Tok Guru. Tok Guru tu duduk kat kampung saya, meninggal lah. Dia kata, Tok Guru, orang Melayu ni banyak jahat lah. Selalu buat sakit hati saya. Harta saya mereka curi dan sebagainya. Tok Guru tu kata, puak-puak tu bukan betul tu. Dia mencuri tu semua puak-puak jahat. Mereka bukan betul pasal mereka main curi hak orang. Mereka tak betul. Hang pun tak betul. Hang duduk dalam kampung Melayu, hang agama lain. Mereka duduk dalam kampung sekali dengan hang, mereka buat jahat kat hang. Mereka tak betul pasal buat jahat kat hang. Hang tak betul pasal bercanggah dengan mereka. Lepas tu dah Tok Guru kata dulu tak betul, nak pergi betul macam mana? Tok Guru kata hang tengah malam, tiap-tiap malam hang bangkit, hang baca doa. Tulis doa ni bangkit baca tiap-tiap malam. Dia pun tulis. Doa dia ringkas bahasa Melayu. Ya Allah, bukan ya Allah Tuhanku, dia tak masuk Islam ni. Doa dia, wahai Tuhan yang menciptakan manusia, tolong tunjuk kat saya siapa betul. Dia betul ke saya betul? Tiap-tiap malam baca tu. Wahai Tuhan yang menciptakan manusia, tolong tunjuk kat saya siapa betul. Depa betul ke saya betul? Tidak. Malam esok baca, manusia baca 2-3 malam baca, mimpi Allah bagi pada dia. Mimpi melihat orang yang pakai topi, pakai seluar pendek masuk dalam api, orang yang pakai jubah putih, pakai serban masuk tempat yang indah. Maka dia bangkit bercerita ke Tok Guru tu. Tok Guru tu kata, Tuhan dapat dah jawapan. Akhirnya Cina tu masuk Islam. Berkat Tok Guru tu semua. Dia tak menyakitkan hati, bahkan dia cari jalan berdakwah kepada kawan tu dengan doa yang dia tak tolak. Sebab dia percaya ada Tuhan yang menciptakan. Dia tak doa kepada Allah, dia tak doa kepada Tok Kong dia, tapi dia doa dengan perkataan yang menunjuk kepada pencipta. Wahai Tuhan yang menciptakan manusia, tolong tunjuk kepada saya di antara saya dengan mereka siapa yang benar. Esok baca pula lena, baca lena, Allah tunjuk dalam mimpi dia.
Orang yang benar ialah orang yang menghayati ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, orang yang buat baik, akhirnya dia memeluk agama Islam. Itu satu contoh. Jadi apabila kita ditimpa keburukan, yang pertama ulama kata mungkin kita ada buat dosa. Dan ada doa-doa yang diajar untuk kita perbetulkan yang telah dibaca oleh para anbiya. Nabi Adam baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana sampai habis. Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tu doa-doa minta Allah datangkan kebaikan setelah mungkin ada tergelincir yang pernah mereka lakukan. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ada orang yang lebih baik pada dia di kalangan umat Nabi SAW. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita diajak umat Nabi SAW yang paling baik sekali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pernah minta kepada Nabi SAW satu doa. Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Allah, ajak satu doa, saya nak baca doa ni dalam semayang. Doa ni ada dalam kitab azkar, dalam bab bacaan di akhir semayang, sebelum bagi salam, selepas tasyahud akhir, sebelum bagi salam. Maka Nabi SAW bagi satu doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, saya telah melakukan kezaliman kepada diri saya dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang mampu mengampunkan akan segala dosa melainkan hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, kurniakan kepada saya keampunan daripada sisi Engkau. Warhamni, dan kasihanilah saya. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sayyidina Abu Bakar ni orang paling baik Rasulullah ajak baca doa kata buat salah, saya menzalim diri saya. Padahal tak kena bagi sebab dia orang paling baik. Sebagai satu panduan kepada kita. Kalau Sayyidina Abu Bakar yang paling baik diajak baca doa supaya Allah berikan keampunan, berikan rahmat, kita lebih-lebih perlukan doa sedemikian. Maka kata ulama, mungkin saya telah melakukan, menyia-nyiakan kewajipan yang Allah wajibkan. Mungkin saya telah melakukan perkara yang diharam oleh Allah. Mungkin saya tidak menghormati orang-orang yang Allah muliakan. Allah muliakan syiar dia, muliakan sembahyang, muliakan masjid, muliakan alim ulama, muliakan ibu bapa. Mungkin saya tidak muliakan golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah, menyebabkan Allah timbulkan malapetaka kepada saya. Maka dia segera kembali kepada Allah, mengetuk pintu taubat dan istighfar, dan dia baca sebagaimana bacaan Nabi Adam dengan Sayyidina Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampunkan kami, jika Engkau tidak kasihan kepada kami, nescaya kami termasuk orang rugi. Doa Nabi Adam dalam surah Al-A'raf ada, surah Baqarah ada. Ini sikap orang yang beriman ketika menghadapi musibah. Kalau dia dapat kebaikan, dia kembalikan kebaikan itu daripada Allah. Sebagaimana kata Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan yang aku dapat ini sebahagian daripada limpah kurnia Tuhan aku kepada aku. Dia tak kata hak aku, tapi ini Allah yang bagi ke aku. Dia sandak kelebihan yang dia dapat Allah bagi. Dia cerdik Allah bagi, dia kaya Allah bagi, dia pangkat besar Allah bagi, dia tubuh badan sihat Allah bagi. Bahkan dia boleh sambung nyawa. Banyak kawan-kawan dia mati dulu, dia boleh menyawa lagi sampai lah. Allah yang izin dia menyawa setiap saat. Maka segala kelebihan yang kita dapat, sandarkan kepada Allah. Bukti dia wirid yang kita baca setiap hari, sama ada kita sedar ataupun tak sedar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah tu, nak abang kata, semua kebaikan yang kita lakukan, Allah yang kontrol kita. Semua keburukan yang kita boleh jauhi, Allah yang anugerah kat kita. La haula, tidak ada daya upaya untuk mengelak daripada dosa maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Illa billah, melainkan dengan Allah, yakni melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh elak daripada dosa maksiat yang Allah murka, saya boleh buat taat yang Allah suka kerana Allah yang tolong saya.
Maka tidak ada alasan untuk kita kata aku ni hebat dengan sebab kehebatan ni hak aku, kerana semua tu mai pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajak sedemikian adab kita dengan Allah. Maka kita baca dalam Quran, Quran kata benda-benda baik mai pada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kamu dapat mai daripada Allah. Supaya kita tidak ego dengan kelebihan keduniaan yang kita dapat. Dengan sebab kita tidak ego, kita merendah diri, kita bertawaduk, merasa lekeh, merasa hina depan Allah, itulah sifat mulia yang mengundang pertolongan Allah. Dalilnya banyak, salah satunya ayat yang menceritakan tentang peperangan kemenangan sahabat dalam peperangan Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah menolong kamu dalam perang Badar ketika kamu merasa hina, merasa lekeh, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dalam peperangan Hunain, sahabat merasa kagum dengan bilangan yang ramai. Sifat ujub itu menyebabkan tidak menang pada peringkat yang awal. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Pada hari peperangan Hunain, ketika kamu merasa kagum dengan bilangan kamu yang ramai, bilangan yang ramai itu tidak memberikan manfaat kepada kamu. Sifat ujub tak menang. Sifat tazallul, rendah diri kepada Allah, menang mendapat kemuliaan dengan sifat yang mulia, mendapat kekalahan dan kehinaan dengan sifat yang Allah murka. Maka sifat ujub, sifat takabur, sifat riya, sifat tak ikhlas, sifat bakhil, sifat-sifat yang Allah murka itu kena jauhi. Sifat malah, sifat lemah dalam kebaikan, kena minta lindung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta jauh daripada sifat-sifat buruk. Maka kita diajak dapat kebaikan, kembalikan anugerah kebaikan, kelebihan apa saja yang saya dapat ni, limpah kurnia Allah yang bagi kat saya, bukan hak saya. Kalau kita berasa hak kita, kita akan ego dengan kelebihan itu. Buktinya yang paling jelas ayat 79 surah An-Nisa yang saya baca tadi. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Itu ayat 79 surah An-Nisa. Apa sahaja nikmat yang kamu dapat, kebaikan yang kamu dapat, famin Allah, maka ia datang daripada Allah, anugerah daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, apa sahaja keburukan yang menimpa kamu, demam, sakit urat, sakit lutut, pening kepala, benda-benda kita tak suka, famin nafsik, itu berpunca daripada diri kamu. Jangan kata Allah Ta'ala bagi keburukan, walaupun hakikatnya sedemikian, tapi adab kita dengan Allah sedemikian. Ayat 79 surah An-Nisa. Jadi ayat berapa sebut tadi tentang nikmat daripada Allah? Ayat 53 surah An-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Syiar orang yang beriman, nikmat yang kamu yang dapat daripada Allah Ta'ala. Maka masa tidak mengizinkan apa yang saya nak sebut, bahawasanya apabila kita menghadapi suasana yang kita tak suka seperti COVID dan sebagainya, kerja kita ialah rajin bertaubat, beristighfar, baca doa-doa yang diajar oleh para anbiya, baca bismillahirrahmanirrahim tiap-tiap hari, la yadurru ma'asmihi, baca a'udzu bikalimatillahi tammat, baca doa yang Rasulullah ajar, minta lindung daripada penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Dalam kita azkar semua doa-doa tu. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada penyakit sopak, daripada penyakit kusta, daripada penyakit gila, dan daripada segala penyakit-penyakit yang kronik, yang menakutkan, yang buruk, antaranya penyakit yang menghadapi sebahagian manusia. Jadi doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW, amalan-amalan yang diajar, supaya kita duduk dalam musibah pun menyebabkan kita gugur dosa, tambah pahala, naik darjat. Dalam surah Yusuf disebutkan surah Yusuf sebagai ahsanul qasas, kisah yang terbaik, kerana surah Yusuf mengajar orang yang dipenjarakan akan keluar, orang yang sakit akan sembuh, orang yang ghaib hilang akan kembali, orang yang sedih akan gembira, penderitaan akan hilang. Sesungguhnya ujian kepada orang beriman itu semuanya adalah kebaikan, mengundang kebaikan. Yang saya sebut tadi semua dalam kisah surah Yusuf. Dan disebutkan juga kisah bagaimana bayi yang sedang menyusu dalam keadaan begitu lemah, bila dia bersama pertolongan Allah, dia duduk dalam kejayaan. Dan raja yang begitu gagah, dengan sebab dia tidak bersama dengan pertolongan Allah, dia mati tenggelam. Seperti dia Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa seorang bayi duduk dalam air tak tenggelam,
Fir'aun seorang raja masuk dalam ayat tenggelam. Kerana Raja Fir'aun jauh menentang Allah, Nabi Musa bersamanya pertolongan Allah. Seorang bayi yang dialirkan di dalam sungai, tak kuat mana, tapi Allah selamatkan dia sampai menjadi rasul yang berdakwah. Sebaliknya Fir'aun seorang raja, Allah musnahkan dia di dalam laut. Maka siapa yang bersama dengan pertolongan Allah, dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu. Sesiapa yang bercanggah dengan ajaran Allah, dia tidak akan dapat untung daripada segala sesuatu. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tahun ini dulu. Bulan yang akan datang, nak baca kitab apa? Kita sambung doa untuk kenali hari itu. Berapa tahun dah? 14 tahun dah Rozan. Tak habis-habis. 3 kerajaan dah tukar tak habis-habis. Jadi insya-Allah pengajian yang akan datang kita usaha bagi khatam kitab doa untuk kenali itu. Nanti kita sambung kitab yang lain pula. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati sekalian, demikianlah tadi kuliah yang telah pun disampaikan oleh